الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Saudara pengacara majelis yang dihormati Saudara Norman Toha, kepada penceramah yang baru saja mengakhirkan Al-Fadhil Ustaz Rusdi, kepada seluruh tetamu-tetamu, teman-teman saya di kawasan Sabak Bernam, Sungai Besar, sampai kepada Teluk Intan, di Sincan, yang sama-sama dapat hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, majlis ini adalah majlis penerangan. Kita nak memberikan penerangan kepada teman-teman di kawasan Sabak Bernam, penerangan kepada teman-teman di Sungai Besar, penerangan kepada teman-teman di Sincan sampai kepada Tanjung Karang, tentang perlunya kita bersama-sama mengetahui kedudukan keadaan yang sebenarnya. Apa yang berlaku dalam hal politik Malaysia semasa, terutamanya yang berkaitan dengan politik kita di Selangor ini. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang tidak gemar perkataan politik. Ada di antara kita yang mengatakan bila sebut politik memang kotor. Ada yang mengatakan tak mau dengarlah, itu cerita-cerita orang politik. Ada mengatakan tidak perlu kita politik kerana politik itu membawa kita ketidaksepahaman antara satu dengan lain. Berbagai-bagai tafsiran dan pandangan mengenai politik. Tapi yang kita nak bincang ini is a politic of truth. Politik yang bercerita tentang kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sama-sama pada malam ini, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita buka hati kita, tuan-tuan dan puan. Suasana yang begitu nyaman, aman, damai pada malam ini dipahamkan kepada saya petang tadi hujan lebat. Alhamdulillah. Walaupun sebahagian daripada tempat di belakang itu saya tengok banjir, tetapi mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun spanduk-spanduk diruntun, walaupun spanduk-spanduk digugurkan, walaupun kain-kain rentang disoreng dan sebagainya, tetapi seluruh rakyat di Malaysia sedang bangkit. Saudara-saudara, 6-7 hari yang lepas saya berada di Batu Gajah. 15,000 orang, tuan-tuan. 15,000 orang di Batu Gajah ingin mendengar cerita yang sebenarnya, apa yang berlaku dalam politik semasa, kerana mereka nak melibatkan diri, nak mencari satu arah tuju, apa yang sepatutnya dilakukan untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, untuk masyarakat mereka, untuk komuniti mereka, negeri mereka, negara mereka, dan akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini bukan perkara kecil. Bukan nak cerita anak kita saja. Bukan nak cerita adik kita, kakak kita saja. Bukan nak cerita orang rumah dan jiran kita saja. Kita nak cerita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan nak cerita generasi sekarang ini. Saudara dan saya, kita kena bawa berfikir. Kena cerita generasi ratusan tahun yang akan datang ini. Nak cerita generasi bagaimana caranya insya-Allah dengan pembangunan Malaysia ini, dengan hasil mahsul yang ada, resources sumber yang ada, bagaimana saudara kita dapat mengurus, mentadbir dengan sebaik-baiknya agar apa yang dicita-citakan itu sejahtera, aman, damai, sebagaimana yang selalu disebut, nak menjadikan Selangor Malaysia, Selangor. Dalam ucapan Datuk Menteri Besar 2 kali ucapan bajet, di hujung ucapan disebutkan nak jadikan Selangor baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, negeri yang makmur, Allah Maha Pengampun. Ketua kampungnya diampun, penghulunya diampun, pegawai daerahnya diampun, orang yang menurunkan gentang ini pun diampun. Dan ini yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Tak guna kita hidup kalau Allah tidak mengampun kita. Tak guna kita kahwin kalau Allah tak mengampunkan kita. Tak guna kita beranak kalau Allah tak mengampunkan kita. Tak guna kita bercucu cicit kalau Allah tidak mengampunkan kita. Tak guna kita bernegara kalau Allah tidak mengampunkan kita. Tak guna kita memetik melolong kalau Allah tidak mengampunkan kita. Semoga itu saudara yang hormati sekalian. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, 2-3 hari ini kita baca berita besar. Siapa dulu? Siapa? Kita konsentrate dekat sini tuan-tuan. Kita konsentrate. Memang ini ada tentera-tentera upahan ni ramai sebenarnya. Tadi, hari ini, semalam, 2 hari yang lepas, 3 hari yang lepas, satu berita yang sangat besar. Berita yang ada di akhbar-akhbar, berita yang ada di televisyen, berita yang ada di mana-mana pun seluruh dunia memaparkan berita ada satu orang pemimpin. Pemimpin yang diinterview oleh satu majalah, satu surat khabar antarabangsa. Nama surat khabar itu ialah Wall Street Journal. Wall Street Journal menginterview seorang pemimpin Islam. Pemimpin Islam ini bekas pemimpin gerakan Islam, namanya Adib. Pemimpin Islam ini, saudara-saudara, pernah menjadi pengurusi kepada WAMI, iaitu satu kesatuan pemuda-pemuda di Asia Pasifik. Pemimpin yang saya katakan tadi adalah pemimpin yang diiktiraf di peringkat antarabangsa tentang perjuangannya satu kecenderungan untuk menegakkan Islam. 3-4 hari yang lepas timbul dalam akhbar-akhbar dipamerkan secara besar-besaran. Akhbar itu menyebutkan, saudara-saudara, dia mengatakan dalam jawapannya bila ditanyakan mengenai Israel, dia mengatakan komuniti dunia, masyarakat dunia mesti bersama-sama menyokong dan menentukan bahawa keselamatan Israel akan terus terjamin. Bayang tuan-tuan dan puan, keselamatan Israel terus-menerus terjamin. Wall Street Journal bukan Wall Street Sabah. Wall Street Journal bukan Wall Street Sungai Besar. Wall Street Journal bukan Wall Street Tanjung Karang. Wall Street Journal seluruh dunia merakamkan pemimpin ini mengatakan kita kena bantu Israel, pertahankan Israel. Pertahankan Israel daripada gangguan negara Arab, gangguan negara-negara yang bersebelahan dengan Israel. Kita mesti mempertahankan Israel. Maka saudara-saudara, bersidanglah Majlis Syura Ulama PAS. Malam semalam Majlis Syura Ulama PAS buat pertama kalinya dalam sejarah, saudara-saudara memberi kata dua kepada pemimpin ini berkaitan dengan apa yang diutarakannya dalam Wall Street Journal.
Apa yang dikatakan oleh Mursyidul Am? Dia mengatakan, Mursyidul Am mengatakan pemimpin ini, saudara-saudara yang disebutkan dalam Wall Street Journal itu, hendaklah menarik balik kenyataannya yang menyokong Israel. Banyak tuan-tuan dan puan menarik kenyataan yang menyokong Israel. Kerana seluruh dunia Islam, dunia Arab, dunia di Afrika, dunia di Latin Amerika, dunia di Eropah, dunia di Amerika, dunia di Asia menentang pendapat yang diberikan oleh pemimpin ini. Di Malaysia, pemimpin ini memimpin Parti Keadilan Rakyat namanya PKR. Di Malaysia, dia memimpin satu pakatan namanya Pakatan Rakyat, gabungan di antara 3 parti, DAP, PKR dan PAS. PAS berasa tercabar, PAS berasa malu, PAS berasa serba salah. Kerana pemimpin yang juga ketua pembangkang telah membuat kenyataan, kita mesti bantu Israel. Kita mesti pertahankan Israel. Kita mesti pertahankan Israel dalam segala ancamannya. Kerana dia berpendapat Israel kena hidup bersama dengan Palestin yang dikatakan di atas prinsip 2 negara. Saudara-saudara, sebelum Majlis Syura Ulama bersidang, Presiden PAS telah membuat satu kenyataan. Saya merasakan kenyataan yang berani daripada ulama yang saya sanjung selama ini. Apa kenyataan beraninya? Dia mengatakan menyokong Israel adalah haram. Menyokong Israel adalah haram. Membantu Israel adalah haram. Memberi sokongan kepada Israel adalah haram. Haram dalam hukum fiqh artinya dosa besar. Bayang tuan-tuan dan puan, Ustaz Hadi Awang mengatakan pemimpin ini telah melakukan satu dosa yang besar. Yang pertama, mengiktiraf Israel. Yang kedua, meminta Israel itu supaya dipertahankan kedaulatannya. Yang ketiga, meminta seluruh penduduk dunia mengiktiraf dan tentu menentukan supaya kesejahteraan, keselamatan, keberturusan Israel itu dapat dipertahankan. Ustaz Hadi menyebutkan, Presiden PAS menyebutkan tindakan itu haram. Bayang tuan-tuan dan puan, saya setuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS. Inilah kenyataan ulama dalam PAS. Saya bersetuju dengan kata 2 yang diberikan oleh Mursyidul Am. Mursyidul Am yang mengatakan bahawa pemimpin ini kena menarik balik kenyataan yang telah diberikan dalam Wall Street Journal. Saudara-saudara, saudara bayangkan. Tetapi saudara-saudara, saya tak nampak parasit-parasit dalam PAS mengemukakan apa kenyataan. Saya tak nampak mana parasit dalam PAS mengemukakan apa pandangan terhadap pemimpin yang mengiktiraf, pemimpin yang minta dunia supaya menjaga Israel, supaya melihat Israel, supaya tidak menganiaya Israel, supaya dapat bersama-sama mempertahankan negeri Zionis. Saudara-saudara, saya masih menunggu-nunggu parasit-parasit dalam PAS ini. Adakah mereka akan mempertahankan apa yang dilakukan oleh ketua pembangkang dan pemimpin kepada Pakatan Rakyat? Adakah mereka juga akan bersama dengan Presiden PAS dan Mursyidul Am PAS? Ini kita akan tengok tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sehari 2 ini kita cuba-cuba memang nak tengok sangat, terutama dari kalangan parasit-parasit dalam PAS. Parasit-parasit dalam PAS ini saya fikir akan terus bersenyap sunyi. Kerana mereka tidak mahu menyentuh tentang ketua Pakatan Rakyat yang membuat kenyataan kepada Wall Street Journal. Sebab ketua inilah yang akan membawa mereka, mengetuai mereka untuk menawan Putrajaya. Demi nak mempertahankan Putrajaya, iktiraf Israel. Tuan-tuan bayangkan.
Demi nak mempertahankan Putrajaya, bantu Israel. Demi nak mempertahankan Putrajaya, saudara-saudara diberi perlindungan kepada Israel. Yang dikatakan oleh salah satu komponen partinya, PAS, tindakan itu dari segi agamanya adalah haram, berdosa besar. Saya nak menyuruhkan kepada saudara yang hadir, saudara-saudara yang siuman yang hadir pada malam ini, mari kita sama-sama memikir. Perkara ini bukan perkara kecil. Perkara ini bukan perkara kecil. Saudara bayangkan, bayangkan saudara, perkara ini bukan perkara kecil. Perkara ini walaupun kita naik kapal terbang dekat-dekat 8 jam, 9 jam baru sampai ke Israel, baru sampai ke Palestin. Tapi jarak jauh itu tidak menjadi halangan untuk kita bersatu atas nama akidah, bersatu atas nama syariah, bersatu atas nama peraturan Allah, akhlak Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi baca sepotong ayat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqtum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Mengiktiraf Israel bukan jalan yang lurus. Mengakui kewujudan Israel bukan jalan yang lurus. Nak membantu mempertahankan Israel bukan jalan yang lurus. Saudara-saudara, ikutlah jalan ini, ikut jalan ini. Jalan yang pernah ditempuh oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Madinah mementingkan persoalan akidah. 10 tahun di Makkah bercerita melakukan sesuatu bagi melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah warisan yang ada kepada kita. Warisan yang ada kepada saudara, warisan yang ada kepada saya, warisan yang diberikan khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya muliakan sekalian, saya berkhidmat sebagai Exco Kerajaan Negeri Islam 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. Saya menjaga hal ehwal Islam. Saya menjaga adat lain. Dan saya diberi infrastruktur dan kemudahan awam. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan apa yang saya lakukan ialah antaranya nak melaksanakan enactment jenayah syariah 1995. Enactment jenayah syariah 1995. Di dalamnya terdapat lebih daripada 40 kesalahan-kesalahan jenayah syariah. Saya cuba bersama dengan teman-teman di JAI. Cuba bersama dengan teman-teman di MAI. Menubuhkan pasukan, memperkuatkan pasukan penguat kuasa. Daripada 60 orang, sekarang ni dah ada 120 orang. Pegawai penguat kuasa. Tak termasuk yang ada di daerah-daerah, 9 daerah di negeri Selangor ini. Apa kita buat yang pertama? Di awal-awal saya memegang jawatan Exco, kita cuba mencegah, menghalang penggunaan arak yang berleluasa di kalangan orang Islam. Kita cuba selaya upaya beberapa buat, pergi sekali ke lapangan, tengok kedai-kedai, tengok outlet-outlet yang menjual arak. Kita nak menentukan arak tidak dijual kepada orang Islam yang pertama. Arak tidak dijual kepada anak-anak yang berumur kurang daripada 18 tahun. Arak-arak diletakkan di satu tempat yang tersembunyi, yang tak dapat dilihat oleh orang-orang yang nak arak atau yang kena arak. Dan dipaparkan sebagaimana yang dikenakan dalam enactment. Ditulis besar-besaran. Orang Islam tidak sekali-kali dibenarkan membeli dan meminum arak. Sama ada di premis ini atau di premis servis yang lain. Saudara-saudara, bila saya buat, siapa yang menentang? Rakan PAS dalam pakatan menentang habis-habisan. Siapa rakan PAS? DAP menentang habis-habisan. Siapa lagi yang menentang? PKR. PKR menentang. Siapa lagi yang menentang? Nah, ini yang saya bimbang, yang saya takut, yang saya ragu, yang saya hampir tidak percaya.
Yang menentangnya ialah parasit-parasit dalam PAS. Orang PAS melarang saya mengambil tindakan orang minum arak. Orang PAS melarang saya daripada menguasakan undang-undang jenayah syariah yang berkaitan dengan arak. Orang PAS bertindak bersama-sama dengan DAP. Bila Majlis Bandaraya Shah Alam ambil arak-arak itu, kumpulkan di satu tempat, berkumpullah orang-orang pakatan ini, minta dipaksa mereka memulangkan balik arak-arak tersebut. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ya. Tuan-tuan bayang ya. Bayang nak letak di mana muka orang PAS hasil daripada parasit dalam PAS ini. Bayang tuan-tuan, pasal apa mereka mengatakan? Pasal apa mereka mengatakan, tuan-tuan dan puan? Kita kena tutup mata orang beli arak. Kita kena tutup mata orang minum arak. Pasal yang penting ialah kita nak menawan putera. Yang penting ialah kita nak menawan putera. Bayang tuan-tuan. Saya 3 tahun 11 bulan saya menjadi exco, membantu Menteri Besar mentadbirkan kerajaan negeri Selangor ini. Hari-hari berdepan dengan DAP, hari-hari berdepan dengan PKR, hari-hari berdepan dengan parasit-parasit dalam PAS ini. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan ulama-ulama besar dalam PAS saya sangat-sangat hormati. Dalam roadshow saya sejak 2 bulan yang terakhir, saya tidak pernah komplain sedikit pun mengenai ulama-ulama PAS. Saya bersyarah semalam tuan-tuan di AU Keramat di AU. Saya sebut bagaimana saya menghargai Datuk Ning Aziz Nikmat, menghargai Ustaz Hadi Awang, bagaimana saya terpukul dengan amalan-amalan Islami beliau. Saya nak sebut tuan-tuan, semasa saya pergi ke Afrika bersama-sama dengan Ustaz Hadi, 2 orang saja kami ke Afrika. Di satu negeri yang amat jauh, 28 jam perjalanan daripada Kuala Lumpur. Pergi 28 jam, balik 28 jam. Saudara-saudara, ulama-ulama yang besar seperti ini, naik kapal terbang, buka komputer. Naik kapal terbang, tuan-tuan, buka Al-Quran. Komputer dibuka, Al-Quran dibuka. Kerja komputer disempurnakan, Al-Quran dibaca dan dimatalaah. Tanya pula tuan-tuan dan puan kepada cabin crew tentang bila waktu subuh, supaya dia dibangunkan 1 jam sebelum subuh untuk menunaikan tahajud dalam kapal terbang. Saya memang tuan-tuan, memang akur kehebatan yang ada. Tapi saya tuan-tuan dan puan, kehebatan ini tuan-tuan tidak dapat membawa melonjakkan PAS. Kerana 70% daripada bilangan pemimpin-pemimpin PAS dalam jawatan kuasa PAS pusat dikuasai oleh orang-orang yang bukan ulama. Orang-orang yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekular, mengikuti universiti sekular, kebanyakannya di luar negeri. Bilangan mereka 70%, ulama hanya tinggal 30%. Bayang, parti Islam Malaysia dengan slogannya ialah kepimpinan ulama. Tetapi parasit ini telah mengenepikan ulama. Daripada dulu sebelum 2 tahun setengah yang lalu. Sebelum tahun setengah, sebelum muktamar yang lepas. Ulama 70%. Kumpulan sekular yang namanya parasit ini 30%. Selepas muktamar yang baru 1 tahun 4 bulan yang lalu, Jun 2 tahun yang lalu, saudara kedudukannya berubah. Sekarang ulama 30%. Parasit ini 70%. Siapa kawan parasit ini? Kawannya Karpal Singh, kawannya Lim Kit Siang, kawannya Lim Guan Eng. Mereka telah menamakan Lim Guan Eng tuan-tuan puan, bagi satu title kepada Lim Guan Eng. Apa titlenya? Omar Abdul Aziz. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan depan, Lim Guan Eng, orang PAS menamakannya sebagai cara mentadbir negeri. Apa
akhlaknya, seluruhnya menggambarkan dia seorang pemimpin Islam, Umar Abdul Aziz. Allah tuan-tuan, malu gitu tuan-tuan. Malu gitu tuan-tuan. Nak letak aku muka kat mana, tepi jalan pun tak laku muka tu tuan-tuan. Malu kita. Saya dalam pimpinan PAS 6 tahun tuan-tuan, 6 tahun naik presiden. Saya 6 tahun naik presiden. 8 tahun menjadi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Naik presiden tuan-tuan. Bukan mekik di tepi jalan tu, bukan. Naik presiden. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang kita mengharapkan. Apa lagi saya buat? Selepas ada, yang saya buat ialah rumah-rumah urut yang membawa kepada zina. Kita pergi ke rumah urut. Rumah urut yang tidak berlesen bilangannya jauh lebih banyak daripada yang berlesen. Puluh, ratus ribu di seluruh negeri Selangor ini. Saya mempunyai tanggungjawab moral. Saya mempunyai tanggungjawab agama. Saya mempunyai tanggungjawab kepimpinan. Saya nak bantu anak-anak Islam, anak-anak Melayu, supaya jangan jadi tukang urut, menghampiri kedai-kedai urut, menghampiri spa-spa yang ada khidmat urut, yang akhirnya mereka menjelajah ke dunia zina. Saudara-saudara, siapa yang menentang? Mereka menentang atas nama human rights, macam kapal Ting menentang hari kekasih. Kapal Ting bukan menentang hari kekasih, menentang, minta tarik balik pemuda-pemuda PAS yang tidak bersetuju dengan hari kekasih. Tonton bayang tuan-tuan. Kapal Ting